Pejuang kata bahawa Parti Mahathir takkan mampu sustain. Parti Sadiq takkan mampu bertahan. Kita kata Parti Pejuang pun takkan mampu. Pertama, kalau kita tengok daripada segi pejuang itu sendiri, kita kena faham daripada kadar, maksudnya daripada sandaran pejuang. Kalau kita compare dengan Parti Keadilan Rakyat yang lebih kurang 22 tahun lalu, Parti Keadilan Rakyat bermula 1998, 1999 didaftarkan, bermula secara rasmi 1999. Lebih kurang 21 tahun parti tersebut berperjuangan 22 tahun. Pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berusia kira-kira 50 tahun, 50 lebih. Dalam usia politik itu dikira sebagai muda. Dan gerakan massa, the mass movement yang Datuk Seri Anwar buat itu menggerakkan manusia. Ramai manusia masa itu bersama dengan beliau atas dasar kerana pada masa itu dia ada satu visi yang jelas. Visi dia adalah untuk mereformkan, mentajdidkan, membaiki negara kita. Itu dia punya misi. Dia punya visi. Visi dia adalah untuk reform negara, untuk reform sistem, untuk memperbaiki sistem, untuk menjadikan lebih baik. Untuk jadikan lebih baik. Suara tak ada sebab tak plug. Sorry. Ya, betul. Suara tak ada sebab yang ini tak di-plug. Pakai earphone tapi tak plug. Bengong betul. Okey, so balik kepada cerita tadi, pejuang. Kenapa pejuang tu tadi? Balik kepada cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim 22 tahun dahulu. Kenapa kita kata pejuang ini adakah dia mampu sustain atau tidak? Pejuang kata bahawa Parti Mahathir takkan mampu sustain. Parti Sadiq takkan mampu bertahan. Kita kata Parti Pejuang pun takkan mampu bertahan. Kenapa saya kata takkan mampu bertahan? Kita tengok, saya akan buat analisa sedikit kenapa saya kata takkan mampu bertahan. Pertama sekali, kita kena tengok macam ni. Daripada segi, kita tengok Parti Keadilan. Pada masa Parti Keadilan itu bermula tahun 1998, lebih kurang 22 tahun dahulu, Parti Keadilan itu bermula pada tahun 1999, 21 tahun dahulu. Pada masa itu, usia Datuk Seri Anwar Ibrahim ada lebih kurang 50 lebih tahun. Kemudian bila beliau bergerak dalam kadar bukan sendiri tetapi satu gerakan massa, a mass movement, satu gerakan massa, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri sudah mempunyai pengikut yang kuat. Mass movement yang sudah mempunyai pengikut yang kuat. Dan pada masa itu beliau mempunyai satu visi. Visi dia adalah untuk memperbaiki negara. So, dalam satu apa-apa movement, dia mesti ada satu visi yang jelas di mana ada ramai orang nak ikut kita. Visi itu mestilah sesuatu yang jelas, yang boleh dibayangkan, yang boleh dilihat dan rasanya boleh dicapai. Realistik. Kalau kita faham tentang realistik kan, cara kita buat goals, kita akan tahu kaedah kita untuk mencapai satu-satu visi. Okey, itu jelas. Namun begitu, apabila dan beliau bergerak dan akhirnya selama 20 tahun naik turun dan sebagainya, walaupun masuk penjara selama lebih kurang 11 tahun, tetapi dalam tempoh masa tersebut kita berjaya menggerakkan Parti Keadilan Rakyat. Walaupun adalah gaduh sana gaduh sini, keluar sana keluar sini, kita telah menjadikan Parti Keadilan Rakyat satu-satunya parti yang mempunyai 222 bahagian ataupun cabang di seluruh Malaysia dengan keahlian melebihi 1 juta orang. 1 juta orang tau. Okey, UMNO ada 5 juta, tak kisahlah. Itu keahlian dia kata ada 5 juta. Tak betul tak tidak, kita pun tak tahu. Tetapi apa yang kita kata, Parti Keadilan adalah the only parti yang ada 222 cabang atau bahagian di seluruh Malaysia. Parlimen ada 222. So, bagaimana mencapai kekuatan tersebut? Sebenarnya, kalau kita berharapkan pada duit semata-mata, memang PKR tak ada duit. Parti Keadilan tak ada duit. Tetapi apa yang kita ada adalah semangat pada setiap ahli yang ada di setiap cabang yang mampu melihat visi yang ditanamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 21 tahun yang dahulu. Dan visi ini adalah satu perjalanan yang jauh. Reform, memperbaiki negara adalah satu perjalanan yang jauh. Jadi reform, memperbaiki negara, islah, tajdid, memperbaiki negara ini adalah satu perjalanan yang jauh. Dan perjalanan yang jauh ini sebenarnya pengikut dia mudah fahami dan nampak. Sebab itu dalam kita mencipta satu visi, saya selalu bagi advice kepada company-company yang nak buat visi company mereka. Dia visi ni adalah apa aspirasi yang hendak dicapai oleh
owner syarikat ataupun owner bisnes tersebut demi untuk mencapai apa? Kenapa? People are not interested in what you do, people interested in why you do it. Kenapa anda nak buat reform? Kenapa Anwar Ibrahim nak buat reform? Bukan untuk diri dia. Dia tak kisah pun dia jadi Perdana Menteri ke tak jadi Perdana Menteri ke, itu tak penting bagi dia. Apa yang dia nak tengok adalah Malaysia yang lebih baik. Apa yang saya nak tengok adalah Malaysia yang lebih baik. Apa yang saya nak tengok adalah rakyat yang lebih baik. Apa yang saya nak tengok adalah di mana semua bangsa, semua agama boleh hidup secara harmoni dengan cara dan kaedah yang betul di dalam negara. Bukan sekadar retorik semata-mata. Okey. Itu yang pertama. Visi yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini orang nampak. Nah, persoalan saya, apa visi visi Tun Mahathir? Apa visi Syed Saddiq? Apa visi dia? Kalau kita tengok Syed Saddiq, dia kata kita nak membentuk satu parti untuk orang muda. Okey? So, kalau nak membentuk satu parti untuk orang muda, bagaimana pula dengan orang tua? Pertama, definisi orang muda itu terlalu limited. Apa maksud orang muda? Usia mana yang dikatakan muda? 40 tahun muda? 50 tahun muda? 30 tahun muda? Sebab kalau ikut angkatan muda keadilan, 35 dah kira, 36 dah kira tak muda dah. Dah bukan angkatan muda dah bukan muda lagi. So definisi muda tu adalah sesuatu yang orang kata apa, limited. Yang sesuatu yang terhad. Visi ini tak boleh ada sesuatu yang terhad. Contohnya kita kata kita nak kita nak jadikan negara kita maju sekitar di mana GDP kita mencapai 1 trilion contoh. Tak boleh. Itu bukan visi, itu misi. Itu ramai orang keliru di antara visi dan misi. Sebab itu saya kata, kalau dalam Syed Saddiq nak bertahan lama, dia punya parti itu kena melihat dalam konteks yang lebih luas lagi daripada kerangka umur, daripada kerangka lokaliti, daripada kerangka bangsa, daripada kerangka agama. Dia tak boleh kekang. Tapi ada orang kata, dia kata kalau kita tengok UMNO, dia kerangka bangsa lama dia dah bertahan 60 tahun. Betul, kerangka bangsa dia boleh bertahan 60 tahun. Tapi nak kekal kerangka bangsa tu, dia mengambil masa, dia mengambil usaha, dia guna pelbagai taktik dan helah, dia guna pelbagai muslihat untuk memastikan dia sentiasa dan terus berkuasa. Jadi kaedah itu terlalu sukar, satu. Kedua, mengambil resources yang banyak. Ketiga, dia terpaksa menindas agak bangsa lain semata-mata untuk terus kekal berkuasa. Sebab itu dalam setiap kali pemilihan PAU, Penghimpunan Agung UMNO, dia mesti dalam ucapan dia akan kata, oh kita ni bangsa Melayu, kita bangsa Melayu, kita bangsa Melayu. Akhirnya bangsa lain macam mana? Macam mana bangsa yang bukan Melayu? Kan? Kita jangan ingat orang Jawa tu Melayu. Dia memang ikut perlembagaan. Kita kata Melayu ini siapa yang bertutur bahasa Melayu, dia mengamalkan cara hidup Melayu dan dia beragama Islam, maka itu dikonsiderkan sebagai Melayu. Betul, ikut definisi daripada perlembagaan tu, maksudnya Jawa pun Melayu, Bugis pun Melayu, Mamak pun Melayu, semua tu boleh jadi Melayu. Cina masuk Islam pun boleh jadi Melayu. Kalau anak dia, itu semua boleh dikonsider sebagai Melayu. Tetapi kalau konteks Melayu sebenar, itu bukan Melayu. Malah UMNO itu sendiri tak menggunakan nama Melayu pun. UMNO, United Malay National Organisation. Nama pun orang putih. So mana Melayunya? Kan? Sepanjang memerintah pun kalau kita tengok, banyak reserve-reserve tanah Melayu dibagikan kepada orang bukan Melayu. So mana Melayunya? Jadi dalam konteks itu kita kata, yes, bangsa. Betul. That is why dalam Syed Saddiq nak mewujudkan satu parti, saya pakcik bagi nasihat. Sebab pakcik ni, okey pakcik lah ni kan. Syed Saddiq umur anak saya dah ni. Apa visi dia? Syed Saddiq tak clear kepada visi tersebut. Siapa yang dia punya, ialah dia punya target group adalah orang muda. Bagaimana pula dengan orang tua? Kita jangan lupa, memang orang muda ni ramai pengundi. Tetapi orang tua pun adalah pengundi. Satu undi orang yang berusia 90 tahun sama nilai dengan satu pengundi yang budak berusia 18 tahun. So kalau kita restrict, kita buat satu parti yang hanya untuk satu golongan lain tak rasa mereka belong to that group. Sebab itu bila kita sebut keadilan, kita sebut amanah, kita sebut demokratik, DAP, demokratik, amanah, parti amanah, keadilan, parti keadilan. Bila kita sebut konteks tersebut, semua orang boleh relate dengan keadilan. Semua manusia boleh relate, boleh merasakan diri dia tertindas. Semua manusia boleh merasakan bahawa dia juga mendapat keadilan. Wanita, orang cacat, orang OKU, kan? Orang muda, orang tua, lelaki, luar bandar, kampung,
duduk rumah flat, duduk rumah banglo, semua boleh merasakan sentimen yang sama. Tetapi kalau dia gunakan sentimen yang terlalu limited, yang terlalu orang kata apa, singkat, maka dalam keadaan itu orang akan merasakan bahawa oh, aku tak belongs to this party. Sebab apa? Dalam branding, orang kena rasa dia associate, dia rasa dekat dengan parti tersebut. Jangan kita buat satu parti yang elitis. Ini Pak Cik bagi nasihat. Malam tadi saya dan saya, ini saya nasihat lagi. Pejuang pun sama. Bila diwujudkan parti pejuang, so kita tanya pada Mahathir, apa beza pejuang dengan bersatu? Apa beza bersatu dengan UMNO? Apa beza UMNO dengan PAS? Akhirnya perjuangan mereka hanya bersandarkan kepada produk yang sama, agama dan bangsa. Dia bermain agama dan bangsa. Kan, saya tak nak sentuh lah peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, peribadi Tun Mahathir, anak-anak dan cucu dia. Itu hal peribadi lain. Dia kata Anwar liberal, tapi saya rasa keluarga dia lagi liberal daripada Anwar. Pengasas sistem Islam adalah anak dia Marina Mahathir. Kan? Anak dia antara pengasas sistem Islam yang kita tahu adalah satu gerakan yang liberal, yang sangat liberal. Ada banyak juga benda yang sistem Islam bawa tu yang saya tak setuju. Tapi saya tak adalah nak menghalang dia. Bagi saya, kalau tak setuju, saya dialog dengan dia. Bukan dengan cara nak pergi sekat dia, pergi pukul dia, tak ada. Kita dalam konteks ini kita kena berdialog. Kalau kita nak kata liberal, Mahathir itu lagi liberal daripada Anwar. Keluarga Anwar Ibrahim, kalau siapa kenal Anwar Ibrahim ni, dia tak jadi PAS je, itu je. Dia lagi PAS daripada PAS, lagi Islamik daripada PAS. Sebab apa? Bagi Anwar Ibrahim, dia bukan membawa konteks Islam itu sebagai parti. Islam tak boleh dipackagekan dalam satu kerangka yang terlalu sempit. Seolah-olah parti ini je yang milik Islam. Parti ini je yang jadi Melayu. Tak boleh. Melayu, Islam tu milik semua. Waimah dia DAP, Waimah dia komunis sekalipun, Waimah dia duduk dalam negara yang kafir sekalipun, kalau selagi mana dia Islam, dia ada Islam. Sebab apa? Agama ni bukan kita yang tentukan agama seseorang. Agama ni di antara kita dengan Tuhan. Orang boleh tengok kita macam orang kafir, minum arak, badan bertatu. Kita boleh tengok macam tu, bergaul dengan orang lain, tapi kita tak tahu pengakhiran kita. Kadang-kadang kita kata macam ni, syurga kita belum tentu, neraka mereka pun belum pasti. Syurga kita belum tentu, neraka mereka pun belum pasti. Tapi kenapa kita bercakap seolah-olah kita memegang pintu syurga dan pintu neraka? Kita memegang kunci syurga dan kunci neraka. Kenapa? Sebab apa? Kita dah kekangkan agama itu dalam konteks kepartian. Oh, engkau tak bersama parti aku, maka engkau tak boleh kau bukan Islam. Kau tak bersama parti aku, maka engkau masuk neraka. Engkau tak bersama parti aku, maka engkau takkan masuk syurga. Konteks itu yang sekarang ini yang tak ramai orang faham, bahawa gerakan kita, movement kita sekarang ini adalah movement di mana kita nak membentuk satu negara di mana kita akan melihat beyond race, beyond religion. Maksudnya apa? Kita tak bukan melihat dia pada bangsa dia, kita bukan melihat daripada agama dia, tapi kita lihat kepada konteks keadilan sosial dia. Sebab itu saya selalu kata, manusiakan manusia itu dulu. Kita memanusiakan manusia dulu sebelum kita menjadikan dia agamanya. Sebelum kita kata dia Islam, jadikan dia manusia dulu. Kalau kita nak ajar anak kita, ajar dia jadi manusia dulu sebelum kita ajar agama kepada dia. Apa dia ajar tentang manusia? Islam pun ajar. Kalau orang susah, kita tolong. Kalau orang susah, kita tolong. Itu manusia. Kalau orang tua, kita hormati. Itu manusia. Memanusiakan manusia. Humanizing the humans. Itu yang pertama sebenarnya kita kena buat sebelum kita bercakap tentang bangsa, tentang soal agama. Bila manusia itu menjadi manusia, contoh di jalan raya lah, kalau lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan. Kalau orang ada susah nak keluar, kita bagi laluan. Itulah manusia. Kalau kat Europe ni banyak, tapi dekat negara kita ni, yalah sekarang ni alhamdulillah lah, saya nampak dah ramai pemandu berhemah kan, kalau berbanding zaman dahulu. Maksudnya itu konteks manusia. Dalam kereta tak ada Islam, tak ada Melayu, tak ada Cina, tak ada India. Semua kita akan satu kereta. Tetapi yang menjadikan kita tu baik bukan bangsa kita, bukan agama kita, tapi sifat kita sebagai manusia. Sifat kita sebagai manusia. Jadi balik kepada pejuang tadi tu, saya kata, kalau dia tak ada visi jelas, maka dia bersaing dengan Bersatu, dia bersaing dengan UMNO, dia bersaing dengan PAS, dia bersaing dengan parti-parti Melayu Islam yang lain. So apa beza dia dengan parti-parti yang lain ni? Apa beza dia dengan parti-parti yang lain? Jadi saya tak nampak perbezaan dia. Dan kalau kita tak nampak perbezaan, apatah lagi pengundi nanti nak nampak perbezaan? Adakah kerana dia parti Mahathir? Bagaimana kalau Mahathir dah mati? Mahathir dah 90 lebih tahun. Tak apa umur tak itu? 70. Pakcik ni pun baru 70. Maksudnya Mahathir 20 tahun lagi tua daripada dia.
Maksudnya masa umur Mahathir 20, pakcik ni pun baru lahir. Baru lahir. Tetapi apa yang kita nak bawa adalah dalam konteks yang ada sekarang ini. Bila Mahathir mati, ke mana Parti Pejuang ni nak akan pergi? Kita tengok semangat 46. Memang semangat 46 bersaing masa zaman Barisan Alternatif, kemudian masuk kepada Pakatan Rakyat dulu. Dia ada. Tapi selepas itu habis. Tak ada. Kemana pergi semangat 46 sekarang? Sebab dia dah masuk UMNO baru. Akhirnya tak ada. Kemana pergi Parti Permas di Sarawak? Tak ada. Parti Baja di Sarawak. Banyak parti-parti yang mana dia habis, dia hilang. Kerana apa saya kata macam ni tuan-tuan dan puan? Perjuangan ini, dia kena nafas panjang. Saya bertanding, kalau saya bertanding dicalonkan jadi calon PRN Sarawak. Katalah bertanding dekat Asan Sajaya. Katalah ditakdirkan. Ditakdirkan kalah. Katalah ditakdirkan kalah. Itu bukan kalah. Itu cuma terhenti seketika. Yang penting jangan berhenti untuk kita teruskan kerja kita. Saya dah buat kerja ni lama dah. Sebelum 2013, 2004 lagi saya dah buat. 2004 kalah, 2008 menanglah negeri Selangor, ada beberapa negeri, kemudian kalah Perak. 2013 kalah, 2016 kalah, 2018 baru menang, kalah lagi. Kan? Tapi kenapa kalah itu kita tetap teruskan? Kerana kita kata usaha kita ini, kenapa kami ni tetap nak teruskan? Ni geng-geng ni tetap ni. Pak Ahok ni saya kata daripada tahun 1998, antara Pak Ahok antara apa nama? Bukan calon, dia panggil apa? Pencadang. Ialah pencadang apa namanya? Wakil calon. Wakil calon yang pertama di kawasan Asajaya tahun 1999. 99 pilihan raya negeri Sarawak masa tu. Zul Rusdi menjadi dia punya calon. Inilah dia punya, ni saya tunjuk ni. 1999 Pak Ahok ni. Inilah dia pakcik yang menjadi calon yang pertama. Zul Rusdi. Pertama kali. Macam itu. Tapi kena kita ada lagi sampai kena tu walaupun malah kalah. Iyalah. Kena. Belum kalah. Belum kalah. You see? Kena walaupun kalah 99 21 tahun pakcik ni. Calon yang wakil calon yang pertama dulu masa pilihan raya di Asajaya masa tu. Tetap bersama dengan kita. Ni malam ni turun meeting. Kenapa? Sebab bagi dia visi Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah memperbaiki negeri yang baik, negara yang baik itu dia nampak. Dan dia nampak bahawa yang penting adalah teruskan usaha. Dia carry kepada saya. Saya carry lagi ni anak dia, Sona, dia punya menantu dia, kemudian kawan-kawan kita yang lain ramai kat sini. Kita carry benda ni atas dasar apa? Atas dasar kita faham pada prinsip perjuangan, pada visi yang kita nak bawa. So visi ini pejuang ada ke? Visi ini Parti Syed Saddiq ada ke? Itu saya kata pada Syed Saddiq, pejuang saya malah nak ambil empur lah. Syed Saddiq ni saya nampak ada potensi. Find that vision. Cari visi tu. Cari that vision by which you boleh bawa kepada orang ramai dan orang ramai akan nampak, yes, saya nampak apa yang you nampak and I'm going forward with this. Kalau you kata you nak bawa setakat nak bawa orang muda, saya bukan orang muda. Jadi bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan pakcik? Bagaimana dengan abang kita kat sebelah ni? Bagaimana dengan kami yang tua-tua ni? Bagaimana kami nak ikut kamu? Adakah kami tidak layak untuk bersama dengan kamu? Adakah kamu elitis sangat sampai kami tidak layak untuk ikut kamu? Jadi benda macam ni.